sekarang ni saya terpaksa kacau Rafiq malam-malam ni. Padahal kita baru lepas buat podcast kan. Kita pakai t-shirt je lah, okey dia macam ni terlupa tadi sebab ada isu pula tadi tiba-tiba yang keluar pasal Zahid Hamidi. Dalam grup-grup WhatsApp apa semua sedang menceritakan tentang Zahid Hamidi ni. Dia kata Zahid Hamidi ni adalah dia patut dibebaskan. So kalau you tengok, dia kata dia ambil daripada keratan 2018, ada satu DPP yang mengatakan kes Zahid Hamidi tak ada apa-apa. So jadi terlanjur dengan tu, terlanjur. Terlanjur. Jadi saya nak tanya pandangan Cik Rafiq. Apa sebenarnya isu dia ni? Okay, Salim, saya sebenarnya to be honest with you baru sampai ke rumah, kita baru recording tadi kan. Exactly, dan kita nak upload semua kita punya konten kita record tadi dalam kita punya YouTube berkaitan dengan Cili Kasih Taruh, dan kita ada 4-5 segmen. Tapi sampai ke rumah dan I saw your message, saya kata Rafiq, ni penting ni sebab katanya ada memo yang leak daripada Jabatan Peguam Negara, dan saya baca dan saya lihat dan saya pun tengoklah memo tu. Memo tu sebenarnya adalah memo dalaman, internal memo di antara pasukan di dalam pendakwaan ataupun DPP yang melihat kepada dokumen-dokumen, file-file IP, investigating paper, berkenaan dengan Zahid Hamidi punya kes yang Yayasan Akal Budi saja. Ini setelah saya baca lah lebih kurang 6-7 surat, tarikh dia adalah 17 Oktober 2018. Menariknya adalah saranan atau nasihat daripada DPP tersebut kepada AG adalah untuk tidak meneruskan pendakwaan atau tidak sebenarnya mendakwa Datuk Seri Zahid Hamidi untuk kesalahan-kesalahan berkaitan dalam SPRM, Akta SPRM, dan juga pecah amanah dan pengubahan wang haram dan sebagainya. Okey, but saya rasa yang rakyat Malaysia semua kena faham adalah bahawa memo ini adalah memo dalaman yang melibatkan AGC ataupun Attorney General's Chambers. Itu adalah memo dalaman daripada salah seorang DPP yang telah meneliti kertas-kertas siasatan, meneliti investigating papers, meneliti kepada undang-undang yang mana section yang nak dikenakan pertuduhan. Tapi yang pentingnya adalah itu adalah pendapat seorang DPP kepada bos dia, which is the AG. Okey, akhirnya ia akan buat keputusan untuk tuduh atau tidak tuduh menurut perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan adalah di tangan Peguam Negara. Dan tarikhnya penting. Tarikh memo dalaman tu adalah pada 17 Oktober 2018. Yang penting juga kenapa saya mention tarikh itu adalah selepas pertuduhan dibacakan, Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan tidak bersalah dan ingin dibicarakan, telah pun dibicarakan sehingga tahap prima facie. Lebih kurang saya rasa 99 saksi telah memberi keterangan bagi pihak pendakwaan. Minta maaf kalau salah, saya akan repair balik kalau tak betul. Tetapi yang pastinya adalah ini adalah kes yang mana Raja Rosella tu, ketua pendakwaan, pasukan pendakwaan telah bawa keterangan-keterangan dan akhirnya mahkamah bersetuju pada Januari 2022 untuk Datuk Seri Zahid Hamidi bersetuju dengan kes pendakwaan, bersetuju dengan hujahan pihak pendakwaan dan mendapati adanya wujudnya prima facie terhadap Zahid Hamidi dalam kes Yayasan Akal Budi tersebut. So, ingat rakyat Malaysia, memo dalaman salah seorang DPP berpendapat bahawa tidak ada kes. Tetapi setelah dibawa ke mahkamah, saksi dipanggil, keterangan diambil, kemudian of course masa keterangan berlaku, pasukan pembelaan, peguam pembela Seri Hamidi juga boleh bertanya soalan dan juga dokumen-dokumen dilihat di tender, exhibit dan sebagainya. Akhirnya mahkamah mendapati bahawa ada kes prima facie. Untuk kes prima facie itulah sebenarnya sekarang ini TPM kita ni yang menjadi Presiden UMNO sedang membela diri dan telah pun lebih kurang 9 atau 10 saksi memberi keterangan bagi kes Yayasan Akal Budi ini. So itu fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah memo dalaman bertarikh 17/10/2018 DPP menyatakan memberi nasihat dari segi perundangan tidak boleh terus dengan pertuduhan. Tetapi lepas tu pertuduhan telah dibacakan, kes telah berjalan dan mahkamah telah menentukan bahawa ada kes prima facie untuk dijawab oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Pertama. Fakta kedua yang lebih penting adalah tahun 2018 masa memo dalaman ini sedang disekelitkan untuk memberi pendapat tidak perlu dipertuduhkan, masa itu Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir.
Okey. Selepas daripada itu, ada 3 lagi Perdana Menteri. Selepas tu Dr. Mahathir. Ya, Dan pada masa 3 Perdana betul. Menteri itu jugalah, kes masih berjalan. Masih berjalan. Dan semasa Kecuali yang terbaru ni, Raja Rosella digugurkan. digugurkan daripada Okey, pasukan pendakwaan, dia kata dia nak pergi on sabbatical, dia berhenti, dia akan serah dia punya pension awal dan sebagainya. Okay, that's one other thing. But why saya bawa tarikh ni penting rakan-rakan, dan juga apa yang berlaku sekarang ni adalah kerana pada pada Januari 2022, semasa Prima Facie dipanggil untuk Zahid Hamidi dipanggil untuk membela diri. Yang pentingnya adalah Perdana Menteri pada waktu dan ketika itu adalah daripada Parti UMNO, di mana Zahid Hamidi merupakan presiden kepada UMNO waktu itu dan juga sekarang ini. So, kalaulah ada yang menyatakan bahawa sepatutnya Datuk Zahid Hamidi ini tidak ada kes terhadap beliau, Mahkamah telah dapati ada kes Prima Facie. Adakah dia masih boleh bela diri? Dia sedang bela diri. Adakah beliau telah didapati bersalah? Belum lagi. Walaupun belum didapati bersalah, apabila adanya kes Prima Facie, hakim yang mendengar kes itu mendapati bahawa sekarang ini, pada waktu dan ketika ini sedang beliau membela diri ini, mahkamah mendapati pihak pendakwaan telah memberikan cukup keterangan untuk beliau jawab di mahkamah dalam proses membela diri tersebut. So, rakan-rakan, sebenarnya walaupun ada internal memo ini, internal memo tersebut tidak ada kesan langsung kepada proses penghakiman prima facie yang telah diberi oleh hakim. Kerana apa? Kerana hakim ni macam referee lah. Hakim ni adalah pengadil. Hakim ini adalah penimbang perkara. Hakim ini adalah yang mendengar fakta, melihat kepada keterangan, akan buat balancing act antara kes pendakwaan dan juga pembelaan yang ditimbulkan, dan akhirnya akan mendapati dual proses dalam kes-kes jenayah ini adalah half time-nya adalah apabila pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Adakah dia dapati prima facie? Yes, telah dapati prima facie. So, they can say whatever, they can show whatever berkaitan dengan internal memo tersebut. Yang jadi bosnya di mahkamah adalah hakim mahkamah tinggi tersebut, yang sehingga kini telah sedang mendengar pembelaan yang ditimbulkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi dalam kes beliau sendiri. So, itu menjawab persoalan kedua, Salim. Persoalan ketiga yang nak saya lontarkan sebenarnya adalah, adakah sebenarnya internal memo ini boleh digunakan oleh pihak pembelaan kemudiannya? They have been using it. Why? Sebab kalaulah internal memo itu, kalau kita baca, menyatakan bahawa antaranya yang saya baca adalah dia melibatkan derma-derma daripada pihak-pihak luar. Dia melibatkan orang-orang yang menderma kepada foundation. Kemudian foundation tersebut menggunakan untuk membantu orang dan sebagainya, menjalankan foundation, menjalankan yayasan tersebut. Bukankah itu sebenarnya intipati pembelaan yang digunakan oleh Zahid Hamidi sekarang ini? So, itulah yang saya katakan tugasnya berada di gelanggang mahkamah. So, sebarkanlah seberapa banyak internal memo itu pun, saya percaya dan saya rasa ini pendapat saya dari segi perundangan, hakim hanya akan melihat kepada keterangan-keterangan yang dibangkitkan oleh pihak-pihak di dalam mahkamah. Hakim ni, Salim dan rakan-rakan yang mendengar, dia ni emosi dia hanya kepada keterangan dalam mahkamah. Dia punya gelanggang ni hanya kepada fakta yang ditimbulkan dalam mahkamah. Gelanggang dia adalah kepada pembelaan yang ditimbulkan di mahkamah. Hakim ni minta maaf, dia bukan netizen. Hakim ni minta maaf, dia tidak, insya-Allah tidak akan terkesan dengan apa-apa yang berlaku di luar mahkamah, sebab dia akan mengangkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan dan rule of law. So, hakim ni, hakim mahkamah tinggi, hakim mahkamah rayuan, hakim mahkamah persekutuan, even magistrate, mahkamah session dan sebagainya, mereka akan bertindak menurut keterangan-keterangan, dokumentari evidence, keterangan saksi, testimoni, hujahan dan sebagainya yang berlaku di dalam mahkamah. Adakah sebenarnya Datuk Seri Zahid Hamidi melalui pasukan pembelaan beliau boleh menggunakan internal memo ini? Why not? Kalau dia nak rasa nak tunjukkan pada hakim, silakan tunjukkan. Saya percaya pada saya tidak ada masalah. Adakah ianya akan dibantah oleh pasukan pembelaan, pasukan pendakwaan Datuk Seri yang sedang membawa kes sekarang ni? Saya percaya mereka akan membantah. Tapi at the end of the day, akhirnya hakim mahkamah tinggi telah buat keputusan panggil Datuk Seri Zahid Hamidi membela diri. Dan kalau kita lihat kepada ruang lingkup internal memo berkenaan, dia menceritakan tentang bagaimana DPP tersebut merasakan tidak ada kes.
Dan bukankah itu sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pasukan pembelaan? Ya, Salim? ya betul. Ya Dan saya betul. rasa, Jadi bukan apa. saya rasa tarikh ni penting. Tarikh memo tu adalah 17 Oktober 2018. Okay, fine. Alright, fine. Tetapi tarikh yang kemudian itu lebih penting, iaitu pada Januari 2022. Setelah saksi-saksi ini semua telah dipanggil, dokumen-dokumen telah diberi dalam mahkamah, keterangan-keterangan saksi-saksi pendakwa yang dipanggil telah pun diberi, dan pihak-pihak diberi peluang untuk berhujah. Akhirnya, Hakim Mahkamah Tinggi yang mendengar kes ini telah mendapati wujudnya, cukupnya elemen-elemen kesalahan di mana Datuk Seri Zahid Hamidi dipertuduhkan untuk Datuk Seri Zahid Hamidi sekarang membela diri. Mahkamah ni bagi kes jenayah, dia bukannya macam kita berbincang ni, Salim. Tidak. Dia adalah satu proses di mana pihak pendakwaan akan akan bawa pertuduhan, dan hakim akan melihat kepada elemen-elemen pertuduhan. Pihak pendakwaan pula akan melihat kepada apa elemen-elemen yang perlu dipenuhi untuk prima facie itu didapati terhadap pihak yang didakwa melalui saksi-saksi dan melalui keterangan-keterangan dokumentari. Setiap saksi yang angkat sumpah memberi keterangan bagi pihak pendakwaan atau mengenai sesuatu fakta tersebut akan disoal balas melalui cross examination, pemeriksaan balas oleh peguam bela yang mewakili Datuk Seri Zahid Hamidi. Kemudian selesai proses pemeriksaan balas akan diperiksa semula oleh pihak DPP. Itu baru satu saksi. Kemudian saksi kedua naik, saksi ketiga naik, saksi keempat naik melalui proses yang sama. Dan saksi-saksi ini dia akan membaca keterangan atau memberi keterangan di soal balas dan sebagainya, dan juga akan merujuk kepada dokumen-dokumen yang mana kes pendakwaan itu bergantung kepadanya. So contoh, kalau ada transaksi, kena panggil pegawai bank. Contoh, kalau ada accounts, kena panggil accountant. Contoh, kalau ada saksi-saksi yang menyatakan macam Datuk K hari tu datang ke mahkamah, dia bagi tahu bahawa Zahid Hamidi ni pemurah, orangnya baik, dia bantu untuk investment dan sebagainya, itu adalah saksi bagi pihak pembelaan. Proses yang sama berlaku semasa bagi kes pendakwaan. So akhirnya tarikh internal memo tersebut itu yang penting. Dan apa yang terkandung dalam internal memo tersebut, saya percaya telah pun dibangkitkan di dalam mahkamah, dan saya melihat kepada snippet berita-berita yang keluar berkenaan pembelaan Datuk Seri Zahid Hamidi. Ianya lebih kurang sama dengan apa yang dinyatakan dalam internal memo tersebut. Tapi akhirnya mahkamah mendapati, Hakim Mahkamah Tinggi yang bijaksana telah mendapati setakat ini cukup elemen-elemen dalam kes pendakwaan untuk mendapati bahawa kesalahan Datuk Seri Hamidi itu mencukupi untuk dia panggil bela diri. Hanya bila dia panggil bela diri saja Datuk Seri Hamidi akan beri keterangan, dan dia telah pun habis selesai memberi keterangan. Selepas ini, selepas dia wrap up dan panggil semua saksi-saksi yang nak bantu di dalam kes tersebut, dia pula akan berhujah dan hujahan balas oleh pihak pendakwaan sebelum hakim mendapati sama ada pembelaan dari Hamidi ini telah menimbulkan satu keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan. Kalau dia berjaya timbulkan keraguan, Datuk Seri Hamidi akan dibebaskan dan dilepaskan. Kalau mahkamah mendapati tidak cukup atau tidak berjaya untuk menimbulkan sebarang keraguan, maknanya pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan dan munasabah, maka mahkamah akan mendapati Datuk Seri Hamidi itu bersalah. Ya. Sani. Jadi sekarang ni tujuan saya panggil buat live malam ni because tengah sebar dalam WhatsApp tu, dia kata kena bebas Zahid sekarang ni, kena bebas. Dia bermula daripada cerita bila Muhyiddin Yassin tu ada kes digugurkan. Bukan digugurkan, kes tu dibuang, di write off because cacat macam kita dah bincang hari tu. Kes tu tak complete. So jadi kes tu ada banyak yang pertikaian, jadi maknanya hakim dah buang kes tu. Satu. Jadi dia nak guna benda yang sama lebih kurang macam ni. Kita dapatilah lebih kurang macam tu lah. Sekarang ni dalam grup-grup WhatsApp dia mengatakan, buang kes dia tak ada apa semua dah. Jadi sekarang dah nampak bibit-bibit untuk nak membebaskan Zahid ni makin kuat sekarang ni. Suka tak suka, inilah yang sedang berlaku sekarang ni. Ini bukan nak kata perception ataupun nak tuduh ke apa, tapi nampak ke arah itu. Kalau saya salah, boleh tanyalah yang lain-lain pun nampak ke arah itulah. You know? Jadi kita susah hati. Jadi itu pasal kita panggil Tuan Rafiq sebagai seorang lawyer, partner saya dalam Cili Kasih Taruk, untuk jelaskan keadaan ni. Saya akan record video ni, nanti saya akan upload dekat YouTube dan saya akan share dekat semua orang untuk penjelasan. Kita selalu, sorry Salim,
rakan-rakan yang mendengar. Kita selalu terperangkap dalam soal isu persepsi ini. Tetapi mahkamah tidak akan melayan persepsi. Mahkamah punya tugas adalah untuk mendengar segala pihak, mengambil segala keterangan, melihat semua dokumen, melihat dan mendengar saksi-saksi. Ingat, ramai yang ingat macam saksi bagi keterangan je. Tidak. Mahkamah dia sebenarnya dia judge juga kepada demeanor witness tersebut. Ada dalam kita punya prosedur, kanun prosedur jenayah, di mana hakim boleh melihat dan meneliti, menelaah macam mana saksi itu menjawab soalan. Adakah saksi ini jujur? Adakah saksi ini boleh percayai? Ini semua ada dalam prosedur-prosedur mahkamah. Kita tak tahu sebab bukannya semua orang bernasib baik untuk, ataupun orang kata kurang bernasib baik untuk berada dalam mahkamah melihat macam mana proses mahkamah itu berlangsung. Alhamdulillah saya ada sedikit ilmu dan saya nak share dengan semua orang. Persepsi itu dia bukan mainan dalam sistem kehakiman di sini ataupun di seluruh dunia. Mana-mana hakim di negara ini atau di negara luar pun, dia akan berkiblatkan kepada keterangan yang ada, berkiblatkan kepada rule of law, berkiblatkan kepada dokumen-dokumen, berkiblatkan kepada hujahan. Sebab itu je dia punya fokus. How can perception overcome facts? How can perception overcome banking documents contohnya? Transaksi-transaksi wang keluar masuk, transaksi-transaksi pembayaran, saksi-saksi yang datang depan hakim dan memberi keterangan. Macam manakah mereka perkara-perkara ini semua boleh kurang standardnya jika dibandingkan dengan persepsi. Itu yang kita sebagai rakyat Malaysia kena sama-sama berfikir. Ya betul, ada dokumen yang sekarang ni itulah 6 muka surat, 7 muka surat, tarikhnya 17 Oktober 2018 di mana seorang DPP menyatakan kepada bos beliau, which is the AG at that time, bahawa tidak cukup prima facie ataupun tidak cukup sebenarnya keterangan yang ada dalam kertas siasatan. IP ni penting, IP, Investigating Papers, kertas siasatan, KS. Okay? Dan KS ni adalah dokumen-dokumen, keterangan-keterangan, siasatan-siasatan yang dikumpulkan di fail yang tebal oleh pihak polis, oleh pihak SPRM, oleh pihak penguasaan dan akan dihantar semuanya penuh kepada AG atau AGC di mana DPP-DPP lain yang bertugas akan melihat kepada semua dokumen dan akhirnya AG akan buat keputusan tuduh atau tidak tuduh. Kalau dia letak NFA, no further action, tak ada tuduhan. Kadang-kadang ada juga file-file yang mana siasatan dia tebal dah sampai kepada AG kata not enough. Periksa this part. Kenapa? Sebab setiap kertas siasatan adalah untuk satu kesalahan. Setiap kesalahan ada elemen-elemen dia dalam kesalahan. Contoh, kita ambil kes dadah, pengedaran dadah. Okey? So dalam kes pengedaran dadah, kita kena buktikan pertama, dadah itu betul dadah. Kedua, kita kena buktikan orang itu ada pemilikan kepada dadah. Ketiga, kita kena buktikan orang itu mengedar dadah tersebut. So, tiga-tiga elemen ni kena ada cukup siasatan dia. So, kalau tak cukup, BPP kata not enough. Siasat balik. Ambil poin ni, siasat balik. So, itulah antara macam mana proses berlaku sebelum pertuduhan dibacakan. So, 17/10/2018 adalah tarikh di mana DPP ini mendapati secara internal dalamannya, dia menyatakan bahawa there's not enough evidence atau tak cukup untuk membuktikan elemen-elemen ini terhadap Dato' Sri Zahid Hamidi. Tapi itu adalah pada tahap pendakwaan atau pasukan pendakwaan. Tapi kes Zahid Hamidi telah pun terus ke mahkamah. Telah pun dibicarakan di mahkamah. Saksi-saksi pendakwaan telah pun dipanggil. Documentary evidence telah pun diberi. Hujahan telah pun didengar. Pemeriksaan balas telah pun dilakukan. Dan to be fair, Najib's case, Zahid Hamidi's case, Tan Sri Muhyiddin's case, even case yang saya buat Dato' Rosman Izli, Alhamdulillah dia lepas MP warisan Sabah tersebut, dia lepas. Dan juga semua kes lah sebenarnya, memang cukup peluang diberikan di dalam mahkamah untuk pihak-pihak berhujah dan memberi keterangan dan sebagainya. And this is what has happened in Zahid Hamidi's case. Dan akhirnya mahkamah mendapati prima facie cukup. Dipanggil bila. Dan ini berlaku selepas semua saksi-saksi pendakwaan dipanggil. So prosesnya saya rasa so far okey, tidak tercemar dengan persepsi tersebut. Saya terpaksa ulang balik sebab Salim macam orang-orang lain juga, persepsi. Kan? Tapi what is persepsi jika dibandingkan dengan the proses? Mereka mengedarkan benda ni kepada semua ahli UMNO mengatakan usia Zahid.
Dia anak you lah gitu. Makcik-makcik pun tengok menangis kat tepi hujung katil kan. Kesiannya Zahid. Jadi Kepada ini yang menyatakan kesian kepada Siti Zahmidi dan sebagainya, tolonglah pada masa yang sama kesian juga kepada ramai lagi di luar tu yang menghadapi pertuduhan pasport mereka ditahan dan mereka tidak boleh pergi menunaikan umrah dan haji sebab kadang-kadang dalam program prosedur-prosedur untuk memohon balik pasport adanya bantahan daripada DPP. Tapi Dato' Sri Zahmidi yang kita ramai yang menangis untuk beliau, sampai sekarang pasport dipulangkan balik. Walaupun beliau masih menghadapi pertuduhan. So kalau nak menangis untuk dia, tolonglah nangis untuk ramai rakyat lagi yang masih mengalami masalah yang sama. Yes, betul. So dah faham lah korang So itu dah penjelasan yang amat jelas daripada apa nama dia lawyer kita Rafiq Rashid. Sistem saya nak kacau sikit, sorry. Nak bagi tahu. Kita punya video sudah upload dah dekat Cili Kasih Taruk. You dah buat saya boleh tengok. Pergi tengok. boleh tidur. You dah buat saya tak boleh tidur. So saya kena sambung juga ni. Kasih Taruk dengan YouTube. Saya kena sambung juga berkaitan dengan ramai yang komen saya tengok, sistem kehakiman rosak ke tidak, minta maaf. Di dalam negara kita sekarang ini, satu-satunya sistem yang masih utuh dan kukuh dan strong adalah sistem kehakiman. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Still very strong. Kenapa saya cakap macam itu? It's because walaupun kerajaan dan Perdana Menteri dah bertukar, sistem kehakiman masih menjadi sistem yang paling utuh. Kita tak boleh nak katakan sistem kehakiman itu menjadi masalah, minta maaf kepada yang komen, kerana why? Sebab sistem kehakiman, dia tidak terbabit dalam proses you nak tuduh ke you tak nak tuduh. You nak berapa undi ke you nak berapa undi, tak. Dia hanya akan lihat kepada keterangan, facts and evidence before it untuk buat keputusan. Berapa kali dah Perdana Menteri berubah, tapi masih hakim mendapati bahawa Dato' Sri Zahmidi ni harus dipanggil bela diri, and that's what the judge did. Berapa kali dah Perdana Menteri berubah, tapi 9 hakim dalam kes SRC, dalam kes Najib Razak mendapati bahawa Najib Razak sebenarnya telah didapati bersalah. 9 hakim, bukan seorang hakim. Ramai yang cuba kaitkan persepsi ini berkaitan dengan Dato' Sri Zahmidi tidak patut dituduh dan ada evidence dengan kes Bosco dulu, yang mana ada internal memo juga yang dikatakan leak semasa kes di Federal Court. Ingat tak, sebelum 5 hakim nak bagi keputusan. Tapi mereka tidak berganjak, mereka hanya melihat kepada keterangan dan fakta kes saja. Dan saya masih ingat di dalam final appeal di Federal Court tersebut, yang Ahmad Arif Tengku Maimun yang merupakan our Chief Justice dengan jelas menyatakan bahawa mahkamah tidak terbabit dalam main-main politik ni. Mahkamah hanya terbabit dengan keterangan dan fakta saja. So percayalah rakyat Malaysia di luar itu, antara judiciary yang paling kuat di dunia ini insya-Allah masih di negara kita, masih di Malaysia. Your line is lagging. Sir, your line. Is it still lagging? Video you lag lah. Sekarang lag je. Bosku, line teruk. Lost connection. Okay. I don't know whether your line or my line, tapi I think tak tahulah. Tapi okay, tak apa, it's okay. You dah cerita tadi tu. Ada orang tanya kat sini tadi. Dia ada tanya. Dia kata, Encik Rafiq, isu Ambalat dengan Insan ulas sikit. Bukan Rafiq aja. Saya dengan Rafiq dulu kita dah ulas. Nak tengok cerita dia, pergi dekat YouTube Cili Kasih Taruk. YouTube Cili Kasih Taruk, ada banyak kita ulas kat situ. Memang panas, best ni hari. Betul, kita dah ulas. Kita tak perasan. Kita tak perasan pasal Zahid ni. Tiba-tiba saya bila ada habis program tadi saya tengok, ada pula yang jenis kaki. Dia cakap, Zahid kena kasih lepas. Jadi dah mulalah naratif dia nak main macam ni. So, the best thing is, kalau aku lah tempat Zahid, Rafiq, kalau aku tempat Zahid, aku jadi anak jantan, aku lawan dekat mahkamah. Kenapa nak hantar rap letter, nak suruh tarik kes, jatuhkan kes, untuk gugurkan kes apa semua, nak usik DPP semua, tak payah. Pergi, bersihkan nama kau. Tengok bosku, tengok Najib Razak, dia pergi sampai last, dia tak takut. Itulah beza dia. Nak tengok satu orang yang gentleman, yang dididik dengan cara baik, walaupun dia buat salah, okay, manusia kita tak sempurna, tapi didikan itu baik, dia gentleman, dia ikut proses lunas undang-undang sampai ke akhir, sampai ke rayuan, dan dia masuk ke dalam. Okay, itu satu.
Tetapi apabila kau ada orang yang dia tunjuk dia tu alim, dia buat masjid, buat amal kebajikan katanya apa semua. Lepas tu dia bersumpah dengan nama Allah dia takkan bekerjasama dengan Anwar dengan DAP. Sudahnya kita dah nampak benda tu semua. Ini bukan fitnah. Saya cakap benda ni based on facts. Kita ada semua segala benda tu, bukti-bukti yang telah berlaku ni kan. Jadi ini hari apabila dia hadapi pertuduhan dia takut sangat. Disebabkan dia takut sangat nak masuk jail ni, kita nampak macam tu lah. Dia gunakan UMNO, dia gunakan selagi boleh apa saja. Tak apa, DAP nampak cantik sekali, DAP mulia. DAP, come hug me. Padahal UMNO, kita dilatih dalam UMNO, kita dibagi tahu UMNO, lagu anak kecil main api setiap kali. Menangis-nangis dengar lagu tu. Hari ni, anak kecil tu dah lari dah. Gitu. Aduh, brother, jangan berkaitan dengan kes Zaid Hamidi, berkaitan dengan persepsi yang sedang tular dibincangkan mengenai kes patut ditarik balik, tidak ada pertuduhan dan sebagainya, dan apa yang cuba dibuat iaitu representasi sebanyak 200 muka surat yang telah dihantar diutus kepada AG untuk kes digugurkan. Saya nak nasihatkan kepada mereka-mereka yang masih menyokong Dato' Zaid Hamidi untuk ingat balik apa yang diucapkan oleh Zaid Hamidi di Mahkamah Tinggi Shah Alam sejurus selepas beliau didapati sejurus selepas dalam kes di Shah Alam, kes VLN tak silap saya, kes rasuah juga VLN tak silap saya, di mana dia menyatakan bila mahkamah mendapati tidak ada kes pornografi dia dilepaskan. Dan sekarang ini sedang dalam rayuan, beliau telah dengan bangganya di luar mahkamah di hadapan media menyatakan bahawa saya sentiasa percaya kepada sistem kehakiman. Dan saya sentiasa percaya bahawa sistem kehakiman akan mendapati bahawa memang tidak ada kes terhadap saya. Dan saya dengan ini mengambil kesempatan untuk menyatakan kepada Timbalan Perdana Menteri kita dan juga sisi kepada Perdana Menteri, percayalah dengan sistem kehakiman seperti mana kamu percaya di Shah Alam dulu. Sebab Shah Alam dengan Kuala Lumpur tak jauh, 25 meter, 25 kilometer, 30 kilometer. So dan hakim-hakim ni semua standardnya sama. Hakimnya hakim Mahkamah Tinggi. Dan kalau PM sentiasa menyatakan saya percaya dan tinggalkan untuk proses keadilan itu dilakukan oleh mahkamah, maka seeloknya bagilah mahkamah putuskan. Akhirnya kamu telah dipanggil bela diri dan ini adalah peluang untuk kamu bagi keterangan dan sedang memberi keterangan melalui saksi-saksi pembelaan yang lain. So percayalah kepada sistem kehakiman. Dan saya nak nasihatkan juga kepada AG daripada pening kepala layan representasi yang 200 muka surat tersebut, biarlah mahkamah tentukan. Alang-alang kita dah masuk kepada final stage pembelaan ni pun. Ini memberi confidence kepada rakyat bahawa persepsi kononnya ada gangguan kepada sistem kehakiman itu kita boleh tolak ke tepi terus. Biar mahkamah tentukan. Kalau betul lah mahkamah akhirnya mendapati memang tidak cukup untuk DPP membuktikan kes rakyat Zaid Hamidi walaupun telah dipanggil bela diri, fair. Rakyat pun akan rasa yes, he went through the whole process. Yes. Why not he become gentleman like Najib who faced the music, you see? I don't know why dia terlampau takut sangat nak hantar rap letter lah, nak paksa AG lah, apalah semua ni. So it doesn't look good lah sampai tahap macam ni ya. Even doesn't look good. Let it be. Let the case finish in the court. Let the judge decide. Biar hakim yang decide. So kita redha, kita terima. Kalau dia bebas lah. Kalau dia kena lah. So dan jangan lupa ini baru proses pertama, iaitu di peringkat Mahkamah Tinggi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan ada rayuan pasti. Kerana apa? Kerana sekiranya Dato' Zaid Hamidi kalah dan dia dijatuhkan hukuman, dia ada peluang untuk merayu seperti mana bosku dulu. Merayu ke Mahkamah Rayuan dan kemudian kalau kalah lagi merayu ke Mahkamah Persekutuan. Okey? Dan kalaulah DPP kalah dan Dato' Zaid Hamidi dibebaskan, saya percaya DPP pun akan merayu seperti mana dilakukan dalam kes di Shah Alam. Dan itu pun akan melalui proses. So, kalah sekali itu tidak semestinya kalah selama-lamanya. Dulu, kini dan selamanya. Bukan macam tu. Proses mahkamah ni, dia proses bicaranya satu, tapi proses rayuannya dua. Apa yang dia takut sangat? Takut lah nak drop lah, biarlah senang, nak play safe sangat macam tu. Dia end of the day, kita tengok cerita dia, nampak seolah-olah
Zahid takut sangat lah. Why you want to takut? Berani buat, berani tanggung lah, brother. Pergi kat mahkamah, clearkanlah nama kau, apa masalahnya? I know you'll be judged with very fairly. Betul tak, Encik Rafiq? Dia akan dijudge dengan fairly. So, tak payahlah nak main hantar rap letter lah sampai dia punya lawyer kata cepat-cepat buat keputusan. Dia pun boleh sound AG, percepatkan sikit rap letter punya keputusan tu. Come on lah. Kalau kita buat macam tu, kalau kita lah ambil kes kita, kita bagi rap letter, lepas tu kita minta, AG, kau buat cepat-cepat. Apa AG buat? You see? Sebab dia ada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Ini yang kita risau. Ini yang kita, this is the fact kita talking about, you see? Ini dia cerita. Perjangkaan politik tu, the political play ini nampak jelas kepada semua orang. Dan saya sentiasa berpegang kepada fakta bahawa PM dan TPM saling perlu memerlukan. Rafiq, sangkut, lagging. Sangkut saya ke ataupun? Tengok je. Rafiq, sorry. Sorry. Tengok, okey tak okey? Saya okey. Dah okey. Saya sentiasa percaya bahawa PM dan TPM saling perlu memerlukan. PM dan TPM saling perlu memerlukan. Saya merasakan begitu. Ya. Kan? So because of that, saya merasakan persepsi dan sentiasa berbeza. Dia nampak seolah-olah macam kalau sekiranya dia dijatuhkan hukuman, katakanlah dia jatuhkan hukuman, tak payah nak tunggu nak rayu ke apa, jatuhkan hukuman dah macam mana pula? Are they okay with the TPM dah didapati bersalah? I see dia banyak timbul persepsi kan. Jadi macam mana pula tu? So nak tunggu sebentar, nak tunggu rayuan. So banyak cerita-cerita dia. That's why we cannot have this kind of thing, you know. Kita kena be very clear. That's why saya cukup tak selesa lah, because ada orang kena picit, ada orang kena ni, ada. Ini bukan kita nak kata this is the perception, this is the what we think lah, you know. So tiba-tiba keluar macam ni, nampak macam seolah-olah macam nak dibebaskan. Kita risau lah. Kita percaya dengan penghakiman, tapi AG then again lah, you know. So itulah. Kita haraplah AG biar let the case habiskan dekat mahkamah tu, let the court decide lah. Biar kita respect hakim tu ada dah. Benda pun dah masuk dah, prima facie, dah bagi keterangan apa semua. So let the process roll, habiskan. Faktanya yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa adalah sebaik sahaja memo dalaman ini tular, saya baca dan saya lihat, pertama yang saya nampak adalah memo dalaman ini bertarikh 17 Oktober 2018. So the first thing which crossed to my mind was Zaid Hamidi dah dipanggil bela diri pada Januari 2022. Maknanya proses itu adalah betul, proses itu berlangsung, hakim telah mendapati ada kes prima facie, telah panggil bela diri, pertama. Keduanya, bila saya baca perkataan ataupun the whole internal memo tersebut, saya mendapati bahawa ianya merujuk kepada kes Yayasan Akal Budi, merujuk kepada keterangan-keterangan yang mana DPP tersebut menyatakan mungkin tak cukup elemen-elemen dalam pertuduhan tersebut, yang mana sedang dalam proses membela diri tersebut. Dan ini pun saya percaya akan diambil kira oleh Hakim Mahkamah Tinggi sebelum Hakim Mahkamah Tinggi buat keputusan di akhir kes pembelaan tersebut. So, ianya seperti mana saya nyatakan tadi, persepsi adalah persepsi, tetapi keterangan adalah keterangan, dan siapa yang kita kena biar mahkamah buat keputusan. Ya. Apa yang lag? Saya pun lag kejap. Asal aku yang lag lain teruk lah, apa nak buat, kita pakai broadband. Ada yang tanya tadi kes saya macam mana kan. Saya punya line oleh SKM bertumpuk broadband ni, you tahulah macam mana dia punya line kan. Itu yang saya sangkut-sangkut tu. Dekat gigi saya ni saya nampak clear, tapi sebenarnya bukan you sangkut. Saya yang sangkut actually. Jadi saya minta maaf lah, apa nak buat, inilah saya. Sekarang saya duduk dalam negara yang dah merdeka, tapi rakyat ditindas macam saya lah. Saya tak tahu sampai hari ni, Cik Rafiq, kenapa block. Ada notification, tak ada apa semua, you know. That case is very interesting. Kuasa tu ada pada pihak MCMC atau ada pada pihak SKMM. Memang di bawah Akta Komunikasi Multimedia 1998 tersebut kuasa itu ada. Tetapi yang kita persoalkan adalah adakah wujudnya salah guna kuasa. Itu adalah kena test di mahkamah nanti.
Dan Salim pun dah Ah, bagi saya arahan untuk filekan dokumen-dokumen di mahkamah, insyaAllah akan menyusul. yes. Tapi Jangan Salim, ingat aku diam ni, aku diam. Tu mesti lawyer dia. percaya kepada sistem kehakiman kita. Ya, saya percaya. Saya percaya dengan sistem kehakiman. Walaupun lambat, saya akan pastikan saya dapat keadilan untuk diri saya. Okey? Sama juga saya nasihatkan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi, kalau ada budak-budak you tengah tengok apa semua ni, Wak, jangan risau, Wak. Percayalah dengan mahkamah ni. Okey? Let's go there. Biarlah hakim yang tentukan. Tak payahlah nak hantar surat tu, nak paksa-paksa suruh lawyer. Cepatlah, Saya percepat apa semua. Saya rasa satu perkara yang kita semua sebagai rakyat Malaysia kena fikirkan adalah macam ni, rakan-rakan. Di bawah perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan, ianya berkaitan dengan bidang kuasa, skop, duti dan juga kuasa-kuasa yang tinggi yang diberikan kepada seorang yang bergelar Attorney General ataupun Peguam Negara. Dia boleh mula pertuduhan, dia boleh tarik balik pertuduhan, dia boleh suspend pertuduhan. So kuasa dia tu adalah kuasa yang amat besar. Ya. Dan sejak DPP, sejak AG daripada dulu sehingga sekarang, kuasa dia tu adalah satu kuasa yang besar. Kuasa AG ni sebenarnya adalah kuasa yang saya boleh kategorikan sebagai antara yang tertinggi dalam negara. Because tiada apa-apa yang menghalang AG untuk memfailkan pertuduhan terhadap even Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri. So orang yang paling rendah kepada orang yang paling tinggi pun boleh bertuduhkan oleh AG. Dan pada masa yang sama, orang yang paling rendah kepada orang yang paling tinggi pun boleh ditarik balik oleh AG. Tetapi ada satu kes yang berkaitan dengan Sundaraju punya kes, yang mana Sundaraju merupakan dulu saya percaya ketua kepada Arbitration Center, dan beliau telah menyatakan bahawa AG telah menyalahgunakan kuasa, dan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan telah mendapati bahawa kalau sekiranya ada salah laku, tugas AG ni pun boleh dipersoalkan oleh mahkamah in certain exceptional circumstances. Kenapa saya timbulkan perkara ini adalah ramai yang menyatakan bahawa kalau kerajaan ini yang telah melantik AG, maka AG akan menjadi bukan tali barut, AG akan menjadi pengikut kepada PM atau pengikut kepada TPM atau pengikut kepada kerajaan. Dari segi actual rule of law, AG ni, seseorang yang memegang jawatan AG, dia mesti faham bahawa the number one client is rakyat Malaysia. AG merupakan lawyer untuk kita semua. Dia lawyer kepada kerajaan, lawyer kepada society, lawyer kepada masyarakat. Sebab apa? Contoh, Salim, hari ini kita tengah live sekarang, di luar itu mungkin ada kesalahan-kesalahan jenayah, walaupun kita tidak terkesan, tetapi safety kita ni diambil kira oleh pihak-pihak polis, maka yang akan jadi lawyer untuk masyarakat adalah AG atau DPP yang buat pertuduhan terhadap orang yang curi motor, orang yang curi duit, orang yang rompak bank, orang yang rogol, orang yang bunuh, orang yang jual dadah. Semua ni lawyernya kepada society adalah AG ataupun DPP. So the AG has a power to be the lawyer for you and me, for everyone di Malaysia ni. Dia lawyer for the society. Selain daripada pegang tanggungjawab menjadi lawyer utama, topmost lawyer kepada kerajaan dan juga mereka dalam eksekutif. So walaupun begitu, Mahkamah Persekutuan dalam kes Sundaraju telah mendapati bahawa tugas AG ni pun kalau dia melebihi tanggungjawab dia atau salah buat tanggungjawab, boleh dipersoalkan. Tapi all this can be saved sekiranya saya percaya kita mulakan proses di Parlimen untuk mengasingkan kuasa AG. Yes. AG dalam kes jenayah sahaja dengan AG sebagai orang yang menjadi penasihat kepada kerajaan. Saya rasa kita kena pecahkan dua-dua perkara tersebut. Then we will have a truly independent Attorney General. At this point of time, I'm not saying that it's not truly independent. I truly believe that whoever becomes the AG punya position right now is in an unenviable position. Dia mesti terperangkap. Macam mana tak terperangkap? Bayangkan Timbalan Perdana Menteri ni. Timbalan Perdana Menteri dalam satu situasi. Sebab tu saya selalu cakap the biggest mistake was that meletakkan seorang yang sedang menghadapi pertuduhan-pertuduhan berkaitan ni dijadikan sebagai TPM. Mana otak Anwar? Mana otak Anwar Ibrahim? Kau punya terror, kau punya hebat 25 tahun kau nak jadi PM.
Kau pergi letak orang yang ada kes tengah jalan ni, prima facie kes ni, sebagai TPM kau. Tengok apa jadi sekarang, semuanya tersangkut. Problem kan? Masalah, betul tak betul? Ini dia cerita dia. Ini dia cerita dia sekarang ni. Macam mana kita nak buat ni? Kita hanya doa pada Allah, semoga negara kita ni selamatlah. Ya Allah, ya Tuhanku. Selamatlah, Kita harap biarlah semuanya berlaku dengan penuh keadilan. Saya rasa at the same time, kita kena juga mempergunakan peraturan-peraturan yang ada di dalam perlembagaan untuk memanggil AG untuk explain kepada Parlimen. I think bila ada kes-kes di mana AG buat keputusan drop charges atau tidak meneruskan, macam kes Bino, dalam kes Guaning pun ramai yang persoalkan kes Banglo tersebut. Kita pun tahu kes-kes yang lain pun ada masalah di mana AG tiba-tiba drop charges. Saya rasa kita kena ada satu prosedur untuk AG datang explain kepada Dewan Rakyat kenapa dia ambil jalan untuk drop cases tu dan sebagainya. I think we are at the age di mana kita cukup matang untuk memastikan perkara itu berlaku. Ada orang tanya tadi siapa yang lantik AG. AG ini dilantik dari segi perundangannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Dan apabila Perdana Menteri memberi nasihat tersebut, dari segi undang-undangnya, YDPA, tuanku kena mengikut nasihat tersebut sebab ianya tidak ada kaitan dengan nasihat-nasihat yang tidak perlu diikuti. Nasihat yang diberikan mengenai pelantikan akan diikuti oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Seperti mana juga bila seorang PM nak lantik kabinet dan juga TPM beliau, YDPA kena follow. Sebab tu we are in this current situation because of PM memerlukan TPM, TPM memerlukan PM. Itulah dia. Saya harap anda semua faham faham. Okey? Jadi budak-budak pembangkang masuk nampak saling belipi apa semua, dia tak tahu nak buat apa dengan pening lah. Dia lah takut nyawa bos dia tersangkut dekat teruk betul. Aku nasib baik, ya Allah. Aku tak ada kerajaan macam ni, nasib baik. Kalau jadi politician satu hari saya nak nasihat lah Apa nama dia, Rafiq, kalau jadi representatif untuk rakyat pun, tolonglah jangan bersama dengan orang yang ada masalah dengan apa kes-kes rasuah ni apa, jauhilah. Macam inilah jadi negara kita rosak kita rosak kita. Tapi dalam hal ni tu aku respect Najib tu lah, Dia buat, dia hadap sampai ke habis, dia masuk dalam. Okey? Itu gentleman. Tak adalah macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Gila betul lah. Tengok Salim pandai doa, Todi baca doa, tak nampak? Ni kalau yang kes yang kita pasal mahkamah ni, kes liwat tu mahkamah juga jatuhkan hukuman, betul tak? Hakim-hakim apa semua kan? Anwar meliwat berkaitan dengan kes di mahkamah yang membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekarang Perdana Menteri kita. Saya nak rakyat semua faham, dia ada 3 kes utama. Kes pertama adalah berkenaan dengan salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Kedua adalah berkaitan dengan kes liwat pertama. Ketiga adalah berkaitan dengan kes liwat yang kedua. Untuk kes salah guna kuasa tersebut telah pun habis rayuannya dan telah pun kalah dan telah pun jatuh hukum dan telah pun dipenjarakan dan telah pun selesai. Okey, itu memang dah stop bukti, memang dia telah didapati bersalah. Alright. Untuk kes kedua yang berkaitan dengan liwat pertama, beliau telah menang di Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Rayuan yang tertinggi apabila mahkamah mendapati memang dari segi prosedur ada masalah dan rayuan beliau telah pun dibenarkan. Okey, untuk kes yang berkaitan liwat yang kedua tersebut, beliau telah didapati bersalah tetapi telah pun diampunkan. Okey, kalau kita lihat kepada dokumen pengampunan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan juga Tular selepas Pakatan Harapan 1.0 menang pada 10 Januari 2018 tersebut, pengampunan beliau itu hanya meliputi kes yang kedua sahaja, liwat kedua sahaja. Dia tidak terbabit dengan kes-kes yang sebelum itu. Alright, so itu adalah fakta. Dan sekarang ini pun sedang dibicarakan dalam beberapa kes yang mengaitkan berkaitan dengan Datuk Seri Sanusi dan juga Anwar Ibrahim dalam kes sama fitnah mereka. So, itu adalah fakta. You cannot change facts.
Macam mana Yes. kita bercerita dan sebagainya pun faktanya adalah seperti mana yang telah didokumentasikan di dalam kertas-kertas kausa yang telah pun difailkan di dalam mahkamah-mahkamah berkenaan. So pengampunan itu hanya cover kepada kes liwat yang kedua sahaja. Sahaja. Bukannya kes liwat yang pertama ataupun kes salah guna kuasa yang pertama. Ingat, selalu kita cerita liwat, tapi sebenarnya beliau telah pun didapati bersalah berkenaan dengan salah guna kuasa. Ya, tata kelola, good governance, anti rasuah dan sebagainya. The first case was about salah guna kuasa. Yang berlaku kalau tengok hari ni dengan media-media disekat, banyak media-media disekat. Ini betul media-media banyak disekat media utusan TV per TV, Malaysia Now, VQ oh brother, and then lepas tu macam individual macam saya, Papa Gomo semua kita disekat kita punya telefon, talian internet dan telefon. Lepas tu berapa banyak TikTok punya account di ban apa semua kan. Banyak yang berlaku sebenarnya ni. Jadi kes pertama tu dulu adalah kena-mengena, maknanya ada experience lah kan benda tu kan. Itulah cerita dia. So janganlah cerita kata dia bersih sakau. Tapi kadang-kadang itulah bila kita cerita tiba-tiba kau nampak satu hari dia pergi tengok, dia pergi cek jamban. Kau seorang Perdana Menteri pergi cek jamban. Boleh, tak salah. Tapi kita ada banyak masalah sekarang Cik Rafiq. Betul tak betul? Sorry, saya nak jawab soalan daripada Syed Muhammad Nafiz Al-Qudri ni, soalan yang baik. Macam mana dia boleh jadi MP lagi kalau pernah disabit kesalahan? Di dalam Perlembagaan Persekutuan, Yes. selagi mana telah didapati bersalah dan kemudian telah melalui period untuk tidak bertanding selama 5 tahun ke atas selepas kesalahan di mana dia keluar itu, dia dibenarkan untuk bertanding. Tapi So, dalam kes kalau dalam kes Anwar, kes yang liwat Saiful tu, dia diampunkan. Jadi bila diampunkan, dia tak payah tunggu 5 tahun. Dia betul, automatically dia boleh pergi. betul. Ampun kesalahan atau hukuman yang sedang dihadapi. Tetapi bila dia diampunkan, bermakna dia telah melakukan kesalahan meliwat Saiful. So disebabkan pengampunan tersebut itulah membenarkan beliau untuk bertanding dan memenangi kerusi Podikson tersebut. Yes. Kerusi Podikson yang telah dikosongkan tanpa sebarang sebab untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar untuk masuk dalam sebagai MP dalam Parlimen. Syed Muhammad Nafiz Al-Qudri tadi dia dah tanya pasal isu Ambalat dengan isu Insan. Saya nak bagi tahu. Pergi ke YouTube Cili kasih taruh video surat up. Sudah ada komen aku dengar. Sudah ada komen apa semua. Dia masuk je ada orang yang tengah tunggu-tunggu. Pergi tengok situ. Saya dengan Brother Rafiq ni kita Cili kasih taruh babe. Salim standby 100 juta dalam akaun. Aneh 100 juta. Rafiq. Mana main 100 juta? Allahu Akbar. Depa ni lah, depa dah gila tau. You tengok depa ni komen lah. Depa jadi tak keruang kesian tau. Because why? You have a boss who don't know. You see their boss, they don't know what is doing, you know. Dia macam tak ada hala tuju. Dia apa kena buat? Apa kena buat? Lepas tu tahu-tahu tengok, Zahid, dia keluar cerita Zahid, suruh dia cerita. Drop lah, 2018 ada memo ni. Aku kelakar, aku tak boleh tahan. Kita nak merdeka ni, tapi bila kita tengok sini sedih. Orang amat juga 330 ni. Pukul 2 pagi ni. Ada orang tanya Encik Rafiq, kalau Najib keluar dia boleh tanding ke dalam pilihan raya? Boleh, tapi dia kena habiskan dia punya hukuman dulu, dan dia dari tarikh beliau keluar 5 tahun kena habis, baru next pilihan raya beliau boleh tanding. Itu mengikut perlembagaan. Tapi untuk kes Najib Razak ni, selain daripada 12 tahun penjara, dia juga kena bayar denda 210 juta. So that's a lot of money to pay for denda. Kenapa 210 juta? Sebab undang-undangnya di bawah Akta SPRM, kalau dia dapati bersalah dalam section, di bawah section tersebut, dia kena 5 kali ganda nilai suapan. Nilainya adalah 42 juta kali 5, 42 juta kali 5 bersamaan dengan 210 juta. So bukannya mahkamah suka petik, tapi mahkamah ikut undang-undang. Lagi sekali, mahkamah atau hakim berpandu kepada fakta dan juga peruntukan undang-undang. Ya, betul. So korang dah faham ni, ini cerita dia. So kalau nak tengok yang cerita yang lagi panas, isu Insan, isu pasal Ambalat tu best tu Rafiq. Dia punya idea lagi bagus kan. Kena tengok tu. Cili kasih taruh, korang kena tengok. Okay? Ya, Don Pablo, Bang Salim, ya, apa syarat utama untuk layak dapat pengampunan ya? Nak jawab ke? Dia sebenarnya tidak ada sebarang syarat utama untuk dapat pengampunan, dan
semua sesiapa yang sedang menjalani hukuman boleh dan boleh layak untuk mendapat pengampunan, tetapi ada prosedur-prosedur yang kena diikuti, dan prosedur-prosedur tersebut adalah tertakluk juga kepada Jabatan Penjara, dan juga pihak-pihak yang akan terbabit adalah selain daripada AGC ataupun Attorney General Chambers, Kamar Peguam Negara, yang akan terbabit juga adalah sebenarnya pihak penjara, pihak KDN, pihak polis, pihak penguasa dan sebagainya, dan terpulang kepada lembaga pengampunan untuk membuat keputusan sama ada seseorang yang memohon untuk diampunkan itu boleh diampunkan. So prosedurnya bukan mudah, tapi pada masa yang sama bukannya semua orang boleh mendapat pengampunan secara automatik. Pengampunan ini bukan automatik sebab keputusannya adalah keputusan yang mana akan dibuat secara satu lembaga dan of course headed by kalau di persekutuan ni Duli Yang Maha Mulia sebagai Baginda Pertuan Agong, kalau di negeri-negerinya tu adalah kepada sultan-sultan negeri-negeri tersebut. Jadi faham ada orang yang nak minta join, nak cakap tau. Tapi are you okay? I'm okay, Rafiq. Are you okay? Saya Bantu. ya, saya dah pukul 2 dah ni. Esok subuh kita ni. Okay. Alright. So kalau macam tu tak apa. Terima kasih banyak Cik Rafiq. Terima kasih sebab sudi bagi kita explanation pada ni semua supaya semua tahu. Jangan saya akan upload video ni dekat YouTube nanti dan saya akan share dekat merata supaya orang tahu yang keadaan sebenar sekarang ni. So thank you very much Rafiq. No problem. Saya just nak maklum pada semua orang, pada rakyat Malaysia, you are not forced to hear my view. You are not forced to agree with what I'm saying. But please, jangan buat keputusan berdasarkan persepsi saja. Baca banyak, lihat banyak, kaji banyak, tengok all sides of the angle sebelum buat keputusan. Tapi kalau berkenaan dengan mahkamah, prosedur dan sebagainya, refer kepada ramai lawyer. Jangan refer kepada Rafiq Rashid saja. Kan? So mungkin saya I might be wrong. Tapi overall yang pentingnya adalah buka minda, baca, jangan hanya rely kepada persepsi saja, tapi lihat kepada fakta dan buat keputusan berdasarkan fakta tersebut. Jadilah rakyat yang matang. Betul. Jadilah rakyat yang matang. Itulah yang terbaik. Okey, okey. Di negara maju tadi ada satu orang nak tanya tu. Kalau nak tanya soalan kau tulis di situ, tanya soalan. Sementara Rafiq ada ni nak tanya, you boleh tanya. Okey, how about Yasa Kabudi tu semua dah cerita dah. Biar dalam mahkamah cerita, kita tak nak cerita banyak sangat. That's why I said let it be. Mamu nak tanya Rafiq dikit. MK Bo, apa yang nak tanya cepat? Tanya. Tak payah call, tanya je apa benda yang nak tanya. Thank you Faris, terima kasih. Korang yang suka explanation apa Rafiq ni, bagilah dia give. Simpan duit buat apa? Sedekah-sedekah lah. Lagi kita sedekah, duit tu lagi banyak masuk. LCS macam mana Tuan Rafiq? LCS ngap. Oh, nanti. Mudah dah. Kita akan cerita pasal isu LCS ni adalah isu yang timbul dan isu yang tular dan isu yang begitu hangat di pasaran semasa kerajaan PH yang ada sekarang ini berada dalam pembangkang. Tapi sekarang isu itu senyap. Kami akan bawa Fahmi Fazil badut, Mamis Boy. Mamis Boy! Dia kata kami akan bawa dia ke muka pengadilan. Isu LCS ini juga adalah berkaitan dengan Menteri Pertahanan yang sekarang menjadi Timbalan Perdana Menteri dan senyap. Isu LCS ini adalah isu di mana duit rakyat telah dikeluarkan tetapi kapal tak siap. Isu LCS ini adalah berkaitan dengan wang public funds being used, tetapi public funds yang sepatutnya membeli kapal untuk menjaga keselamatan perairan kita tak ada lagi. Kenapa perkara ini senyap? Rafiq, kejap. Dia nak tanya, Mamu saya nak tanya Rafiq bab lompat bati. Baik, cerita pasal bab lompat bati ni, kita ada ulas juga dalam Cili Kasih Taruh. Ada. Kenapa cerita ni dimainkan? Pergi sana, tengok Cili Kasih Taruh. Tolonglah korang, saya nak minta jasa baik. Pergi dekat Cili Kasih Taruh punya YouTube best. Sebab dia bila buka relax, boleh tengok kan, lepak-lepak, makan kacang apa semua. Hampa tengok, dengar, sound cantik, gambar superb. Kita buat semakin lama makin bagus punya quality. Team production kita ni sedang usaha untuk jadikan yang
terbaik. So Saya, apa sorry Salim, saya nak komen sikit lah sebab saya tengok banyak juga yang tanya berkenaan dengan what is happening to menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebagainya. On the same score, ya. kalau kita seru dan minta Zaid Hamidi untuk pertahankan diri beliau di mahkamah, saya percaya proses yang sama juga mesti dilakukan oleh Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga. Dia tak boleh letakkan diri di luar negara. Sekarang ada red notice Interpol, sampai Interpol kena cari dia. No, that's not the right way. Kalau you rasa you tidak bersalah, you kena come back and hadapi pertuduhan tersebut. Dan you have to fight your case. Saya nak Betul. bagi satu contoh, tapi orang akan chop saya sebagai pro Mahathir, tapi tak apalah. Tun Dr. Mahathir beberapa kali telah dipanggil oleh pihak polis, rakam percakapan. Dia kata saya akan jawab di mahkamah. Dia akan jawab di mahkamah. So hari Selasa ni pun Tun akan dipanggil lagi sekali oleh pihak polis dan dia sentiasa menyatakan, okay fine, saya akan jawab di mahkamah. Tuduh dan saya akan jawab di mahkamah. Itulah sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kena faham bahawa pihak penguatkuasaan ada tugas dia. Pihak mahkamah ada tugas dia. Pihak pendakwaan ada tugas dia. Pihak lawyer ada tugas dia. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita kena percaya kepada sistem tersebut. Senang aja. Menantu Muhyiddin Yassin, for me, aku dengan Rafiq ni, because kita tak bias pada siapa-siapa tau. Menantu Muhyiddin Yassin, engkau tak payah nak keluar red notice ni apa semua tak apa. Engkau balik. Balik dan kau jawab, apa kau nak takut? Kita hari-hari kena lah macam-macam, kita kena bukan tangkap lah, kita kena panggil apa semua, kita bagi statement is okay. Bekerjasama lah, tak ada siapa nak nanya kau. Percaya dengan sistem kehakiman dalam Malaysia ni lagi. Kita percaya. So, kalau you buat macam ni, orang tengok orang sekarang petikai apa, orang kata apa, menantu Muhyiddin Yassin. So, Muhyiddin Yassin punya nama busuk lah. Muhyiddin Yassin baru saja declarekan nama dia dekat mahkamah. Sekarang menantu dia buat hal, bila reporter tanya kat Muhyiddin, Muhyiddin kata, no comment. I mean, come on lah, we need a opposition yang style tau, yang kuat tau. So menantu Muhyiddin, kalau kau tak bersalah, apa yang kau nak takut? Come back brother, come back with your lawyer and hadaplah apa benda saja, is okay. Kalau kau tak bersalah, kau jangan risau, kau jangan takut. Tengok Hamzah kena beku apa semua, tapi dia steady. Dia kata tak apa, saya ikut law. Saya akan bagi jawapan, saya akan bagi kerjasama. That's how you do brother. Jangan malukan nama bapak mentua brother. Jangan, tak usah lah macam tu. Betul tak? Itu komen saya lah. Komen saya secara peribadi adalah bila dia belah mana-mana tau. Mana tak betul, kita sound. Betul. Macam saya cakap dengan Salim tadi, masa kita tengah live tadi tu, kita break sekejap dan saya cakap dengan Salim, actually kalau dia patutnya balik dan hadapi siasatan, hadapi pertuduhan dan fight, because his right is to fight. Dia ada hak untuk pertahankan diri beliau di mahkamah kiranya dituduh. Macam Sanusi, 3 pagi dia datang kutip dia, tapi dia steady. Dia hadap semua. Dia siap bagi tahu penyokong-penyokong semua relax, bertenang, let the process flow apa semua, macam tu lah you buat. Okay, memang betul sekarang ni tak ada kena mengena apa benda menantu dia buat, tapi it doesn't look good. Okay, balik, hadap aja, habis cerita, settle. Betul tak Rafiq? Itu je cerita dia. Itu prosedur dia. Dan itu hak dia untuk pertahankan diri beliau di mahkamah. It's not that tiba-tiba you datang balik dan kemudian you akan ditahan terus. Okay fine kalau ditahan, tapi dia masih ada hak untuk bela diri, dia masih ada hak untuk mohon dijamin, dia masih ada hak untuk mempertahankan diri beliau di dalam mahkamah. So going away dan tiba-tiba buat statement takkan balik selagi tak ni semua ni, it doesn't give a good rhyme to it. Dia dah menunjukkan dia dah bersalah. Walaupun indirectly dia bukanlah dalam PN, tapi dia adalah menantu kepada Presiden Bersatu tau. So jagalah air muka bapak mentua sikit. Kesianlah Muhyiddin Yassin. So buat apa nak bagi bahan pada belah kerajaan ni semua, nak membahankan kau, tak payah. Balik hadap, be a man. Kau akan disanjung sebagai hero. Dia sama macam ni Salim, macam kita bincang dulu. Sama dan macam REE. Semasa 2 minggu berkempen tu, setiap hari kita dengar perkataan REE, tapi lepas tu tak ada, senyap terus. Dah seminggu lebih lah tak ada REE lagi dah. Tapi seminggu lebih lah kena troll si Pudin. Oh Pudin, balik Pudin. Mana kau Pudin? So kalau lah perkara berkenaan REE ni, sepatutnya kalau ada rasa salah tu atau ada kesalahan, terus tuduh je. Dia dijawab di mahkamah. Yes, betul.
Ini Ashfar Fazmin ini fake ID ni tanya, Salim tolong backup walaupun isu 40 hadis Nawawi. 40 hadis Nawawi ni tak kisah. Kau nak pakai 40 hadis ke, kau nak masukkan apa saja subjek Jawi ke apa ke boleh. Tapi bukan masa PRK, bos. Sebab apa nak dapat undi Melayu? Timing. Then again timing. Always timing, you know. Suddenly kau mengislam kau orang apa semua, tak ada masalah. Siapa saja boleh. Rafiq boleh Islam kau orang, aku boleh Islam kau orang, KJ boleh Islam kau orang, tak ada masalah. Itu bagus tu. Tapi tak perlu kau nak ambil video lepas tu kau sebar kau tunjuk. Drama, elame deh, semua drama, okey? Drama ni semua tak mau, ini semua kita tahu. Isu pengajaran Nawawi tu. Isu pengajaran 40 hadis tersebut sebenarnya dari segi undang-undang tak ada masalah, dan saya rasa ini adalah satu perkara yang bagus, satu inisiatif yang bagus yang dilakukan oleh kerajaan. Semua orang tahu bahawa hadis pertama dalam 40 hadis tersebut adalah innamal a'malu binniyat, semuanya bergantung pada niat kita. Starting point kita adalah niat kita. So saya menyokong penuh, dan saya tidak cukup tidak bersetuju apabila ada kumpulan-kumpulan puak-puak pihak-pihak yang menyatakan ini adalah nak mengislamkan anak-anak mereka semua. Tidak, saya rasa as long as 40 hadis tersebut seperti mana pengajaran agama Islam dan juga pengajaran pendidikan moral tersebut diasingkan kelasnya, kita pergi sekolah dulu pun rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam dia akan buat pendidikan moral, kita pula akan buat pendidikan agama Islam kan. So it's the same. I don't see any wrong with that. So macam saya cakap Salim tadi, kalau perkara itu bagus dan baik, teruskan jalan, tak ada masalah. Cuma masalahnya apabila kamu keluarkan timing dia waktu PRK untuk kau nak undi Melayu, itu yang kita tak suka. Jangan buat macam tu. Nak buat ikhlas, bukan buat dengan drama ni semua tak payah. Kita negara kita majoriti orang Islam, tak ada salahnya. Hadis 40 Nawawi ke apa nama dia, pengajaran agama Islam nak mendalami lebih lagi dalam, bagus, kita support. It's good. Tapi masalah dia timing again timing. Timing, because why? You know you don't have this Malay punya support, jadi you buat macam ni supaya dia Islam lah. Okay, parti gerakan, bila kau parti gerakan, saya nak sound sikit parti gerakan, bila kau kata kami tak setuju, saya tak setuju, kau tutup mulut je. Kalau kau tak faham, kau tanya apa dia cerita ni, pasal apa. Dia mengajar orang Islam pasal hadis, bukan dia ajar yang non-Muslim untuk pasal hadis. Tak ada. Apa sal korang suka melompat benda yang bukan-bukan? You see? Itu masalah dia. Dah lah, kalau gerakan tu power tak apa juga. Kau pun hidup segan mati tak mau. Aku letih nak cakap pasal korang lah. I mean, come on lah guys. Perlembagaan negara kita mengiktiraf agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Perlembagaan negara kita juga memastikan bahawa agama-agama lain, cara hidup kaum-kaum lain dapat dilaksanakan tanpa gangguan daripada orang-orang Islam. Cuma satu saja, iaitu agama-agama lain tidak boleh dipaksa ke atas orang-orang Islam. Dia tak boleh datang kepada orang Islam dan dia kata Kristianiti ni bagus, you baca Bible, you jadi Kristian. Tak boleh. Itu tidak dibenarkan dalam perlembagaan kita. Tapi setakat nak mengajar, memperkenalkan 40 hadis tersebut kepada anak-anak Islam kita di sekolah, why not? Teruskan, tak ada masalah. Teruskan. It's very good. Very good. Sebab dalam Al-Quran dan hadis adalah kita punya panduan untuk orang Islam ni. Okay? Dan jangan lupa, dalam Al-Quran juga ada kisah kaum Nabi Lut. Apa yang berlaku tu? Jangan lupa tu Kalau dah baca Quran, baca hadis tu, bacalah kisah kaum Nabi Lut, apa yang berlaku pada kaum Nabi Lut. Betul lah Rafiq So bacalah, be fair, be fair kan. Lepas tu macam yang terbaru ni, yang pasal ada satu, saya tak nak sebut lah, sebab abang besar kalau kita sebut sekarang bahaya, takut Nino, I'm very worried about that. Dia kata cerita pasal wakaf. Macamlah kita tak tahu orang Islam ni wakaf apa semua, dia nak cerita pasal wakaf. I mean, this is all gula-gula yang diberikan oleh satu abang besar ni nak tunjuk yang konon-kononnya they are very, very, terlampau ni. Kita ada ulas juga pasal ni dalam video. Cili kasih taruh. Ada. Kita dah ulas. Bagi tengok. Ini tak payah kita ulas kat sini sebab Rafiq mata udah merah dah tu. Sekali lagi keluar api pula. Risau aku. Okay. Jadi saya rasa terima kasih banyaklah. Gerakan Anytime Salim. Saya insya-Allah kalau berkaitan dengan memberi pendapat dan tidak memaksa pendapat,
tetapi pada masa yang sama mempertahankan hak memberi pendapat dan juga untuk contestation of ideas tersebut, saya bersetuju. Selagi mana rakyat Malaysia perlu buka Saya minda risau yang 40 dan hadis. fahamkan apa yang berlaku. Bang, saya takut 40 hadis tu masa nak PRK je, takut lepas ni terus senyap. Mana 40 hadis? Oh, kami tengah masih lagi kaji apa semua. Ingat, Melayu. Ingat, saya Menteri Pelajaran, itu perempuan saya memang tak nak suka. Sorry to say lah. Itu perempuan something very wrong. I don't like her. I mean, as a individu, as a Malaysian, something's very wrong with her lah. One day, korang tak percaya sekarang tapi akan nampak jugalah. When me myself, aku rasa something is wrong, saya tak pernah silap setakat hari ni. Itu je saya nak cakap. Guys, aku ni bukan hebat lah tapi dah lama jugalah dalam politik ni. So, Brother Rafiq, thank you brother. Cile kasih taruh. Ini Teruskan live, teruskan komitmen untuk memberi keterangan kepada semua orang dan kepada rakyat Malaysia semua. Kalaulah depan rumah ada tiba-tiba lampu petrol sampai, hak anda untuk pertahankan diri, jangan risau insyaAllah. You have the right to defend yourself. Assalamualaikum. Take care. Thank you sir. Assalamualaikum. Salam. Alright.